Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, bertemu kembali kita dalam slot PDPR kita, iaitu kelas online cikgu. Okey, cikgu harap semua akan mengikuti video ini dan mampu membuat penyelesaian bagi soalan modul. Sila sediakan modul kamu berserta dengan buku teks sebagai panduan sebelum kamu mengikuti kelas cikgu. Sebelum cikgu memulakan kelas pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar dan doa penerang hati supaya kita dapat mempunyai kecerahan fikiran dalam membuat kerja belajar dari rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, kita akan teruskan lagi kelas online kita bagi bab 12 dalam bab sukatan kecenderungan memusat. Cikgu harap kamu buatlah modul tu dengan kefahaman, bukan untuk kamu siapkan saja. Kalau ada masalah kamu boleh terus PM cikgu. Okey, ini adalah nota. Kamu boleh salin dalam buku latihan nota ni. Okey, cikgu rasa cikgu tak perlu screenshot lah. Mungkin kamu boleh pause untuk kamu dapat nota ni dan salin. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu definisi maksud bagi mode, median dan mean. Okey, ketiga-tiga ni adalah satu kecenderungan memusat bagi data tak terkumpul. Data tak terkumpul ni data yang bukan dalam bentuk jadual lah. Okey, data tu satu-satu. Nanti bila habis penerangan kita akan pergi kepada contoh kat bawah tu. Okey, contoh ni which is this example lebih kurang dengan latihan dalam modul yang kamu ada tu. Okey, yang pertama cikgu akan terangkan mode. Mode bagi satu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya, atau kekerapan ni dipanggil frekuensi lah. Okey, frekuensi dalam bahasa Inggeris, frekuensi. Contoh paling tinggi kekerapan ni adalah dia berulang banyak kali. Contohnya dalam satu set tu ada banyak nombor 6. Maka nombor 6 tu adalah mode dia lah. Okay, nanti kita tengok contoh kita akan faham. Okay. Median pula ialah suatu data yang berada di tengah-tengah apabila data itu disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Okay. Median ni titik tengah lah sebenarnya dalam data tu. Bukan titik tengah, dia berada di tengah, kedudukan tengah pada data tu. Jadi kita boleh tengok median. Okey, dia mesti tertib menaik. Median bagi sebuah set data ialah nilai yang terletak di tengah-tengah. Dia terletak kat tengah-tengah. Ada dua jenis. Okey, satu set data tu, bilangan data tu bernombor ganjil. Okey, bernombor ganjil maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu lagi set data bernombor genap. Ada genap 1, 2, 4, 6, 8. Okey, jadi kita tengok dulu yang ganjil. Okey, jika bilangan data adalah nombor ganjil. Nombor ganjil tu apa? Bilangan data tu 7. 7 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita susun data ni. Dah dia 7, so kita susun data ni tertib menaik. Maksudnya kamu mula daripada nombor yang rendah kepada nombor yang tinggi. Nombor yang berada di tengah-tengah tu adalah median. Okey, nombor yang berada di tengah-tengah tu dikira sebagai median. Ataupun kalau dalam pengiraan
kita nak tengok nombor keberapa adalah median. Nilai ke n tambah 1. N tu adalah bilangan data 7 tambah 1 bahagi 2. So kita akan dapat 4. Nombor yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nombor keempat itu adalah median. So nombor keempat adalah nombor 8. Okey. Okey, faham? Kalau tak faham, kamu boleh PM cikgu personal lah untuk tanya soalan. You are free to do that anytime within this class period. Okey. Sekarang kita tengok pula maksud kalau dia genap. Genap tu maksudnya bilangan data ni genap. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 set nombor. Kita buat macam tadi. Okey. Kita susun mengikut susunan menaik. Kalau dia berulang pun tak apa. Kalau 14, 14, 15, 15, 16, 16, kamu susun saja. Tapi susunan mesti menaik sehingga habis semua data. Okey, kita ambil yang berada 2 di tengah. 2 di tengah. Kita tambah 2 dan bahagi 2. Kita dapat median bagi set data yang genap. Okey. Macam tu. Okey, macam tu. So, untuk median dia ada 2 kaedah lah kalau bergantung kepada bilangan set data. Bilangan set data tu ada data yang ganjil, ada data yang genap. Okey, kedua-duanya memerlukan kamu faham bahawa median ini berada di tengah-tengah. Okey. Okey, yang kemudian seterusnya min. Min bagi sebuah set nilai adalah hasil tambah semua nilai dibahagikan oleh bilangan data item. Min bagi sebuah set nilai adalah bagi sebuah set nilai adalah hasil tambah semua nilai dibahagikan oleh bilangan data item. Apa maksud dia? Min ni macam purata lah. Katakan kita campur semua berat pelajar kelas 2 setia. Kita campur-campur, kita ambil data berat, kita tambah semua, kita bahagi dengan 25. Kita akan dapat min dia, purata. Okey. Hasil tambah semua nilai bilangan data item. Okey, contoh. Cari nilai min untuk 7, 16, 9, 21 dan 12. Nampak tak dia buat ni? Okey, min campur semua bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi 5 dapat 13. Okey. Begitu juga kalau dalam jadual kekerapan. Berbeza sedikit lah. Yang ni kena tengok lebih sikit. Sebab dia dalam jadual kekerapan. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena darab dulu. Contoh ni, dia bagi cari min umur. 12 tahun, kekerapan 12 orang. Maksudnya, contohnya ini mungkin adalah umur bagi satu kumpulan yang mempunyai umur 12, 25, 34, 45. 12 orang. 25, 8 orang. 34 tahun, 5 orang. 45, 7 orang. So, kita darab dulu ni. Darab dulu, dapat umur darab kekerapan. Maksudnya 144 ni. Tambah 200, tambah 170, tambah 315. Okey, bahagi pun kita kena tambah semua ni yang kat sini. Kita bahagikan jumlah kekerapan ni. Okey, so kita dapat kat situ 329 bahagi 32, kita dapat 25.9 tahun. Yang ini agak detail sebabnya dia adalah satu set data yang telah diubah menjadi jadual kekerapan. Sama je, kamu hanya perlu darab, lepas tu tambah bahagi dengan jumlah kekerapan. Kamu tengok contoh ni betul-betul. Okey, kamu tengok dan kamu akan faham. Nanti kita bolehlah buat modul kita. Okey. Kita akan terus pergi kepada modul.
Sorry, nak goncang sikit. Habis dah bab tu, kita terus pergi kepada modul. Sebelum tu kita tengok contoh latihan dalam modul dulu. Okey, tengok contoh ni. Dia bagi set data 2, 2, 2, 4, 7, 7. Bilangan data 6. So, nombor genap lah. Okey, cari dulu mode. Mode dia, kita cari paling banyak kali berulang. So, yang paling banyak 2 kali, 4 sekali, 7 2 kali. 2 ni 3 kali, sorry. Okey, jadi yang paling banyak berulang adalah mode 2. Muncul 3 kali dengan kekerapan tertinggi iaitu 3. Ni kena faham lah. Maksudnya dia berulang banyak kali nombor yang sama. Okey, median pula sebab dia nombor genap, kita ambil 2 yang tengah, kita bahagi dengan 2. Mesti bahagi 2 lah. Sebab dia 2 nombor, kita tambah dan kita bahagi 2 dapat 3. Okey, ini min. Min kita tambah semua, bahagi dengan bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat min. Senang kan? So, dalam modul pun kamu buat macam tu lah. Okey. Okey, macam contoh yang kedua. Bilangan data 3, 6, 7, 8, 9 adalah ganjil kerana 5 nombor saja. Okey. So, dia tidak ada berulang 3, 6, 7, 8, 9. Tiada mode. Tiada nombor yang berulang. So, kita tulis tiada mode. Okey. Kemudian, kita tengok pula median. Median kita susun. Susun 3, 6, 7, 8, 9. Kita susun. Kita ambil nombor yang berada di tengah. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula min. Okey. Min sama juga, kita tambah semua data, set data tu kita bahagi dengan jumlah set tu, berapa orang, ataupun berapa data. Okey, kita dapat min. Okey, sama juga dengan soalan modul. Soalan modul ni pun dia nak benda yang sama. Okey. Cikgu tunjuk satu soalan. Untuk soalan ni, cikgu rasa cikgu tak perlu tunjuk lah. Kamu dengar penerangan cikgu, kamu cuba buat lah. Dia nak mode, min dan median. So, tak muat ni mungkin kamu boleh buat dalam buku latihan lah. Buat dalam buku latihan. Okey, mode dia. Kalau tak ada, tulis tiada mode. Kalau ada, macam ni dia tulis tiada mode. Kamu buatlah tiada mode. Okey, min macam biasa, tambah semua ni, bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bahagi 7. Median sebab dia ganjil, susun dulu mengikut susunan menaik, ambil yang tengah. Kalau dia genap, kamu ambil 2 yang tengah, bahagi 2. Okey, apa yang cikgu